Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekali lagi, PAS tak henti-henti, hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong, kata netizen. Apa yang terjadi? PAS menyatakan sekali lagi melalui ketua pemuda PAS-nya, yaitu Afnan Hamimi, mengatakan PAS kini sedia bekerjasama dengan UMNO. PAS sedia bekerjasama dengan UMNO, kata Afnan. PAS secara terbuka bersedia bekerjasama dengan UMNO sekiranya parti Melayu terbesar itu keluar daripada kerajaan perpaduan, katanya. Saudara-saudara sekalian, nampaknya PAS sudah benar-benar terdesak nak menjadi kerajaan semula. Sanggup pula nak bersatu semula dengan UMNO. Menjadi persoalan ialah sejauh mana UMNO bersedia untuk bekerja sama bersama dengan PAS semula. Dan sejauh mana UMNO sedia untuk jadi pembangkang semula. Apa strategi politik yang mungkin boleh dibuat oleh UMNO? Tapi ada juga netizen kata, tindakan keluar daripada kerajaan tidak akan menguntungkan UMNO. Sebaliknya, ianya hanya menguntungkan PAS. Yang akan untung ialah PAS. Bila jadi kerajaan nanti, kalaulah bergabung dengan PAS, UMNO tidak akan dapat apa-apa. Yang dikejar tak dapat, yang digendong pula berciciran. Sudah bagus, sudah senang-senang berada dalam kerajaan, bahkan pula mempunyai menteri, bahkan menjadi timbalan Perdana Menteri, tiba-tiba pula bergabung dengan PAS, mereka akan kehilangan jawatan. Ini kata netizen dan penganalisis politik juga pengulas politik. Mereka kata, memandangkan PAS memiliki bilangan ahli parlimen yang jauh lebih banyak daripada parti UMNO, sudah tentu kalau mereka bergabung yang akan dapat diramal menjadi abang besar ialah PAS. Sejauh mana UMNO boleh bertarung, sejauh mana UMNO boleh bersaing dengan PAS kalau mereka bekerja sama. Terutamanya dalam isu pembahagian kerusi. Sejauh mana UMNO boleh melawan kehendak PAS. Lihat saja kepada insiden Parti Bersatu tidak dapat memenangi nama calon dalam pilihan raya baru-baru ini. Sejauh mana PAS akan memberi kerusi kepada UMNO. Di samping itu, mahukah UMNO sekali lagi dipatuk oleh PAS, kata mereka. Selagi menurut amaran daripada Zahid Hamidi, timbalan Perdana Menteri Malaysia, juga Presiden Parti UMNO, beliau kata, selagi Hadi Awang menjadi Presiden PAS, jangan mimpi UMNO akan terus bekerjasama dengan PAS, kata Zahid Hamidi. Kenyataan daripada Ketua Dewan Pemuda PAS, Afnan Hamimi, berkata kerjasama itu bukan saja dengan UMNO tetapi juga dengan semua pihak atas nama penyatuan Islam menjadi perdebatan besar hari ini. Kata beliau, perpaduan ummah ini tidak mati. Bahkan saya fikir dan tengok hubungan PAS dengan UMNO di peringkat akar umbi di cawangan dari dulu sejak ada mufakat nasional semakin baik. Hubungan kekal, cuma bezanya mereka duduk dalam UMNO, katanya. Kita duduk dalam PAS, tapi mereka sokong dan senyap dalam memberi undi, dan itu baik untuk kita, katanya lagi. Beliau berkata demikian pada sidang akbar di Muktamar Dewan Pemuda PAS kali ke-65 yang berlangsung di Kompleks Al-Makmur di Kerbau pada Khamis. Ahli Parlimen Al-Ustaz itu berkata, pemimpin UMNO yang berada dalam kerajaan pada ketika ini tidak berperanan dalam mempertahankan Islam sehingga pemimpin DAP begitu lantang bersuara. Jadi kalau orang tidak ikut cakap kita, tidak hormat pandangan kita, keluar sajalah. Lebih baik pertahankan prinsip daripada pertahankan undi, katanya lagi. Apa pula pendapat anda tentang isu kali ini? Sekian untuk kali ini. Patutkah UMNO bekerjasama dengan PAS sekali lagi? Dan patutkah UMNO keluar daripada kerajaan hari ini? Jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kenyataan seorang perwakilan pemuda PAS yang telah mentafsir bahawa kejadian lubang benam berhampiran Masjid India, Kuala Lumpur baru-baru ini sebagai tanda bala dari Allah
menyebabkan ramai netizen meninggalkan komen yang agak luar biasa. Ada netizen yang tidak setuju dengan kenyataan daripada wakil pemuda PAS ini. Beliau kata kejadian lubang benam bala Allah, kata perwakilan pemuda PAS. Ini satu kenyataan yang agak berat sebelah, kata netizen, berkait dengan kenyataan wakil pemuda PAS ini. Seorang perwakilan pemuda PAS mentafsir, kejadian lubang benam berhampiran Masjid India Kuala Lumpur baru-baru ini sebagai tanda bala dari Allah, kata mereka. Perwakilan pemuda PAS kawasan Machang, Muhammad Syarif Muhammad Azhari, turut mendakwa kejadian itu juga boleh terjadi susulan apa yang dibuat oleh Menteri Wilayah Persekutuan dan Pembinaan Menara Berkembar Petronas di Kuala Lumpur. Memetik ayat daripada surah Al-Ankabut, katanya, salah satu bala Allah adalah menenggelamkan manusia ke dalam bumi. Ada netizen kata, ini satu tindakan yang boleh menyebabkan ketakutan. Terjadi di Kuala Lumpur, bandar utama negara Malaysia, seorang wanita warga India yang hilang tak jumpa-jumpa. Hanya jumpa selipar sampai sekarang tak jumpa. Allah sebut itu bala Allah. Walaupun kita sedih, kata beliau, sebagai sesama manusia, kita kena sedih apa yang berlaku kepada wanita India tersebut. Cuma, kita kena nampak ini bala Allah. Boleh jadi juga kerana ada apa yang dibuat oleh Menteri Wilayah Persekutuan terhadap tanah-tanah yang berlaku di Kuala Lumpur, katanya ketika membahas usul Muktamar Pemuda PAS ke-65 di Kerbau Temerloh hari ini. Usul tersebut berbunyi, Pemuda PAS mengutuk sekeras-kerasnya campur tangan DAP terhadap urusan umat Islam. Muhammad Syarif bagaimanapun tidak menyebut menteri mana yang dimaksudkan dalam kenyataannya. Namun KLCC dibina ketika Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri keempat. Malah menurutnya dia memperoleh maklumat melalui dokumentari pembinaan KLCC yang diterbitkan oleh National Geographic. Itu Ambo, saya tengok National Geographic semasa dia buat KLCC. Dalam National Geographic itu, dia tunjuk, dia kata masa nak buat peringkat awal, ada satu bahagian memang tak sepatutnya KLCC boleh dibina di situ. Sepatutnya tanah itu tanah kampus dan di bawah Kuala Lumpur ini kita tahu dah tempat persimpangan perjumpaan dua sungai. Kuala ini tempat jumpa pertembungan dua sungai menjadi satu sungai. Dan di situ kita tahu tempat berlumpur, Kuala Lumpur, Kuala berlumpur jelasnya. Tambahnya lagi, keadaan itu dilihat sebagai satu bala yang sekiranya tidak disekat kejahatan DAP, katanya. DAP ini jahat, buat kerja jahat dan kita biarkan dan kita kena sebut perkara ini, katanya, yang menyokong penuh usul dibentang oleh Ketua Pemuda PAS Kelantan Muhammad Kamal Muhammad. Ada netizen kata, kenapa tiba-tiba DAP pula yang menjadi salah? Kenapa tidak disalahkan orang yang bina KLCC? Walhal KLCC itu dibuat bukan oleh DAP, kata mereka lagi. Anda fikir sendiri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazil Unity Channel. Presiden PAS pun tidak pernah lagi ditutup mulutnya. Timbalan Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK Muhammad Kamil Abdul Munim meminta penjelasan Ketua Pemuda PAS Afnan Hamimi Taib Azamuddin yang mendakwa kerajaan pada masa ini cuba menutup mulut pembangkang. Kamil yang juga setiausaha politik Menteri Kewangan menegaskan bahawa Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang sendiri tidak pernah lagi disekat bersuara walaupun pelbagai tohmahan dimuntahkan. Saya mohon saudara Afnan untuk nyatakan mulut siapakah yang ditutup oleh kerajaan hari ini. Bahkan Presiden Parti Saudara sendiri tanpa segan silu menggelar pemimpin kerajaan dengan pelbagai gelaran dan hinaan. Tidak pernah lagi ditutup mulutnya. Kafir,
tidak beroleh hidayah, Dajjal, ejen Zionis, katanya menerusi platform X. Terdahulu, Afnan yang juga ahli Parlimen Alor-Setar mendakwa Putrajaya diterajui Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil tindakan keterlaluan terhadap mereka yang mengkritik dasar-dasar kerajaan. Dakwanya lagi, ada antara mereka yang mengkritik kerajaan Madani malah ditahan dan alat komunikasi dirampas oleh pihak berkuasa kerana bersuara. Dia juga menggelar kerajaan Madani telah menjadi lebih kuku besi selain menganggap kebebasan bersuara semakin buruk seperti digambarkan dalam kemerosotan Indeks Kebebasan Akbar Dunia tahun ini. Mengulas lanjut, Muhammad Kamil menyifatkan kenyataan anak kepada bekas Imam Besar Masjid Negara, Datuk Taib Azamuddin Ahmad Taib itu sebagai tidak lebih sekadar cubaan untuk membina persepsi bahawa kerajaan hari ini mengekang kebebasan bersuara. Saudara juga harus faham bahawa kebebasan bersuara itu tidak termasuk kebebasan menghina, mencerca dan memfitnah, tegasnya sambil berkongsikan petikan ayat 2 dari surah Al-Maidah. Terjemahan surah itu ialah, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Saudara-saudara sekalian, apa yang dikatakan oleh Kamil Munim ini agak luar biasa. Beliau kata, saya mohon saudara Afnan untuk menjelaskan mulut siapakah yang telah ditutup oleh kerajaan hari ini. Bahkan Presiden Parti saudara sendiri tanpa segan silu menggelar pemimpin kerajaan dengan pelbagai gelaran dan hinaan. Tidak pernah lagi sekalipun ditutup mulutnya. Kafir tidak beroleh hidayah, Dajjal, ejen Zionis. Kenyataan saudara tidak lebih sekadar cubaan untuk membina persepsi bahawa kerajaan hari ini mengekang kebebasan bersuara. Saudara juga harus faham bahawa kebebasan bersuara itu tidak termasuk kebebasan menghina, mencerca dan memfitnah. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, tulis beliau dalam laman X beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Akhirnya, PAS sedar pentingnya undi bukan Melayu. Kemarin, kenyataan daripada Ketua Pemuda PAS, ataupun bukan Ketua Pemuda PAS, tetapi Pemuda Sayap PAS daripada Selangor memberikan idea yang luar biasa dan agak di luar kotak pemikiran. Beliau menyeru supaya bukan dengan hanya memancing undi daripada kaum bukan Melayu, tetapi harus mengawini mereka supaya bukan saja mendapat satu undi, tapi beratus-ratus undi. Bukan sekadar mendekati kaum bukan Melayu untuk mendapatkan undi, tetapi mengawini mereka. Gesaan itu menyebabkan banyak komen daripada netizen. Kata mereka, mungkin gesaan itu bukan mendekatkan PAS kepada kaum bukan Melayu, tetapi akan menyebabkan kaum bukan Melayu lebih menakuti PAS. Kerana tindakan dan seruan itu menyebabkan ramai netizen yang takut dengan PAS. Walau bagaimanapun, kenyataan itu sebenarnya satu indikator, satu pendekatan ataupun satu dapatan yang menunjukkan bahawa PAS kini mula menyedari bahawa mereka tidak mungkin akan menjadi kerajaan lagi tanpa ada sokongan daripada kaum bukan Melayu. Nampaknya PAS sudah mula menyedari betapa mereka perlukan undi bukan Melayu. Satu lagi petanda bahawa PAS mula mahu menarik undi orang bukan Melayu ialah tindakan PAS mahu menawan Sabah.
Mereka kata dalam Muktamar PAS baru-baru ini di Sabah, mereka mahu supaya negeri Sabah ditawan, dan mereka kata mereka mahu supaya Sabah PAS mempunyai kekuatan. Tapi ada netizen menjawab, jangan menambah lagi bilangan parti yang ada di Sabah. Apa pendapat anda? Dalam podcast bersama Zaid Ibrahim beberapa hari yang lepas, ada satu perdebatan ataupun satu kenyataan daripada dua orang penganalisis politik bebas blogger Malaysia, iaitu Sabudin dan juga Zaid Ibrahim. Mereka membangkitkan tentang perlunya PAS memperuntukkan sebagian masanya untuk mula mendapatkan sokongan pengundi bukan Melayu. Ini kerana mereka berpandangan jika PAS hanya bergantung kepada sokongan pengundi Melayu semata-mata, hasrat untuk mereka pergi jauh atau menawan Putrajaya adalah sukar. Sokongan pengundi Melayu saja tidak cukup. Sebaliknya, ia mesti dilengkapkan dengan sokongan pengundi bukan Melayu. Tetapi di Muktamar PAS yang sedang bermula semalam di Temerloh, Pahang ternampak PAS sudah mula berubah sikap ke arah itu dan menyedari kepentingan sokongan pengundi bukan Melayu. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man ketika berucap merasmikan Muktamar Pemuda PAS semalam telah mengarahkan sayap parti itu untuk memulakan langkah mendekati pengundi bukan Melayu. Beliau berkata untuk menawan Putrajaya, PAS tidak boleh semata-mata mengharapkan undi Melayu. Pemuda PAS perlu perbanyakkan penglibatan dalam masyarakat bukan Islam, katanya. Ini boleh dilakukan dengan misalnya membuat rombongan membawa mereka ke Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis, negeri yang diterajui PAS, ujar beliau. Menurutnya lagi, masyarakat bukan Islam telah menjauhkan diri daripada PAS akibat pembohongan dan fitnah yang ditaburkan oleh lawan politiknya, dan dengan itu sudah tiba masanya untuk menunjukkan kepada mereka realiti kehidupan di bawah pentadbiran PAS, katanya lagi. Mereka, iaitu bukan Melayu, bukan Islam, merasa takut untuk mendekati kita dan tidak mengenali kita, berpunca pada fitnah yang melampau, kata beliau lagi. Digambarkan PAS sebagai parti ekstrim, PAS pelampau, digambarkan gelombang hijau membahayakan negara, akan mengganggu kestabilan negara dan hak beragama. Musuh Islam melakukan pelbagai penipuan, pembohongan kepada masyarakat, khususnya kalangan masyarakat bukan Melayu, katanya lagi. Lantaran itu perlunya dedahkan realiti pentadbiran di Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis kepada masyarakat bukan Islam. Maka kerana itu saya mencadangkan supaya Dewan Pemuda memperbanyakkan engagement dengan Islam-Islam, rakan-rakan kita yang bukan Islam, termasuk rakan-rakan daripada badan bukan kerajaan, buat rombongan ke negeri Kelantan dan Terengganu untuk mereka melihat sendiri bagaimana kehidupan masyarakat bukan Islam di negeri-negeri berkenan, kata Tuan Ibrahim lagi. Saudara-saudara sekalian, itulah dia apa yang dikatakan. Mereka mula mencari jalan lain. Jika dapat dilakukan dengan sokongan pengundi Melayu sedia ada, ditambah sudah menguasai 4 negeri dan mempunyai jumlah ahli parlimen teramai ketika ini, laluan untuk menawan Putrajaya pasti akan menjadi lebih mudah bagi PAS. Sekian untuk kali ini. PAS jangan lagi bermusuh atau terlalu keras dengan bukan Islam, terutama apabila timbul isu-isu berkaitan Melayu dan Islam. Tetapi perlu tampil dengan rahmah dan beri kefahaman yang sebenar berkaitan Islam kepada mereka, kata blogger ini. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Isu paling hangat di media sosial hari ini apabila kenyataan pemuda PAS mengatakan kahwin dengan bukan Melayu untuk dapatkan undi. Pelbagai reaksi daripada netizen timbul apabila pemuda PAS memberikan kenyataan ini. Saudara-saudara sekalian, jangan hanya dekati bukan Melayu tapi kawini mereka, kata pemuda PAS ini. Sebelum kita teruskan isu ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kata pemuda PAS, pemimpin saya pemuda PAS, beliau kata, kawini
kawin dengan bukan Melayu untuk dapatkan undi. Jangan hanya dekati bukan Melayu tapi kawini mereka. Pemimpin sayap pemuda PAS disarankan berkahwin dengan wanita bukan Melayu sebagai langkah untuk mendapatkan sokongan bukan Melayu. Aubidullah Fahim Ibrahim yang juga setiausaha pemuda PAS Selangor berkata, taktik sedemikian boleh memenangi parti itu, bukan saja berpuluh malah ratusan undi. Ada netizen mengulas isu ini, mereka kata, PAS ini dah kehabisan cara atau modal politika, sehingga menggunakan modal politik seperti ini, kata mereka. Kata pemuda PAS, kami pemuda PAS di Selangor ada cadangan, tapi ketua pemuda PAS, Afnan Hamimi Taib Azamuddin, tak ada pula, kata beliau. Kita nak cadangkan supaya kepimpinan pemuda ini perlu berkahwin rentas kaum ataupun rentas budaya. Kerana apa? Kerana apabila kita berkahwin merentas kaum ataupun budaya ini, kita bukan sekadar boleh menangkap satu undi, tapi kita akan menangkap 10 bahkan ratusan undi daripada bukan Melayu dan bukan Islam. Katanya di Muktamar PAS ke-65 hari ini. Ucapan Aubidullah itu disambut dengan gelak tawa dan riuh rendah daripada hadirin. Tambahnya lagi, perwakilan pemuda PAS Selangor mencabar Afnan dan ahli jawatan kuasa pusatnya untuk menyahut cabaran itu. Aubidullah juga berkata secara berseluruh bahawa Ketua Pemuda PAS Selangor, Mohamed Syukri Omar, akan mendahului langkah itu. Terdahulu dalam ucapannya, Aubidullah turut menggesa ahli pemuda PAS supaya mula berusaha ke arah meraih undi daripada pengundi muda dengan menggunakan pelbagai platform yang popular di kalangan peringkat umur. Ini termasuk aktiviti e-sukan yang katanya mempunyai pengikut yang ramai, dan pemuda PAS boleh melibatkan ahli yang biasa dengan aktiviti itu untuk mendekati peminatnya. Kawin dengan bukan Melayu untuk dapatkan undi, itu kata pemuda PAS. Bahkan beliau kata dalam itu, Ketua Pemuda PAS juga kata, jangan hanya dekati tetapi kawini mereka. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu panas ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.